Sekarang, semasa anda menonton video ini, seekor cacing sedang hidup di dalam bola mata seseorang. Bukan dalam filem, ia adalah parasit sebenar yang merayap di belakang mata dan memakan tisu perumahnya. Mereka yang membawanya perasan sesuatu yang pelik, sensasi berkelip-kelip. Bukan tempat yang letih dan digeruni, pergerakan sebenar. Kerana ada sesuatu yang benar-benar bergerak di dalam mata. Doktor berkata, jika anda melihat pergerakan ini, anda bernasib baik. Semasa cacing itu hidup, ia hanya merangkak. Apabila ia mati di dalam mata, keradangan akan berlaku dan penglihatan boleh hilang sepenuhnya. Parasit ini hidup di kawasan tropika Afrika, tetapi kes terpencil telah ditemui di seluruh dunia. Ia dibawa oleh lalat kuda, lalat penghisap darah yang besar. Satu gigitan daripada lalat yang dijangkiti dan larva sudah ada di dalam. Perkara yang paling menakutkan ialah cacing ini boleh hidup di dalam badan selama lebih 10 tahun. Selama ini, ia merayau di bawah kulit, melalui tisu, melalui sendi. Hanya sekali sekala ia sampai ke mata, di mana ia akhirnya disedari. Satu-satunya cara untuk menyingkirkannya ialah pembedahan. Seorang pakar bedah menggunakan penyepit untuk membuang cacing hidup terus dari bola mata. Video pembedahan sedemikian mudah didapati dalam talian, tetapi kami tidak mengesyorkan menontonnya sambil makan. Kes-kes ini bukan sekadar kisah seram akhbar. Jurnal perubatan kerap mendokumentasikannya, dan dengan peningkatan pelancongan tropika, kisah-kisah sedemikian semakin berakhir bukan di Afrika, tetapi di sebuah hospital bandar biasa. Kepala anda telah sakit selama berhari-hari dan anda tertanya-tanya adakah ia disebabkan oleh tekanan atau skrin. Sekarang bayangkan imbasan otak yang menunjukkan buih. Di dalam setiap satu terdapat larva parasit hidup. Ini berlaku kepada orang sebenar. Seseorang mendapat parasit ini melalui daging babi yang tidak dimasak dengan baik. Larvanya menembusi dinding usus, memasuki aliran darah dan bergerak ke otak melalui aliran darah. Di sana, mereka menetap dan mula membina cangkerang untuk diri mereka sendiri. Imbasan pesakit sedemikian kelihatan menakutkan, berpuluh-puluh buih di dalam otak. Setiap buih adalah larva yang tersembunyi di sebalik dinding pelindung dan duduk diam di sana, sementara sistem imun mengabaikannya. Apabila sistem imun akhirnya menyerang, sawan, epilepsi dan kehilangan kesedaran bermula. Parasit ini adalah salah satu punca utama epilepsi pada orang dewasa di seluruh Amerika Latin dan Asia. Dan kebanyakan orang tidak tahu dari mana datangnya penyakit ini. Anda boleh dijangkiti tanpa menyentuh daging. Cukuplah dengan tidak mencuci tangan anda selepas bersentuhan dengan makanan yang tercemar dan kemudian menyentuh mulut atau muka anda. Telur parasit adalah kecil, anda tidak dapat melihatnya, anda tidak dapat merasakannya, ia hanya menggali di dalam. Parasit ini dipanggil cacing pita babi. Ia hanya boleh dirawat dengan ubat-ubatan kuat yang membunuh larva di dalam otak. Tetapi prosesnya sendiri juga berbahaya. Larva yang mati menyebabkan keradangan terus di dalam tengkorak. Kadangkala doktor berhadapan dengan pilihan merawat atau membiarkan parasit itu sendirian. Berapa meter parasit yang boleh terkandung dalam usus anda? Lebih daripada yang anda fikirkan. Cacing pita boleh membesar sehingga 18 meter panjang, lebih panjang daripada bas sekolah. Dan semua ini muat di dalam diri seorang. Ia tidak menyebabkan kesakitan. Ia hanya melekatkan dirinya pada dinding usus dengan cangkuk dan makan semua yang anda makan secara senyap. Selama bertahun-tahun, sesetengah orang menemui penyewa ini secara tidak sengaja apabila mereka melihat serpihan cacing di dalam tandas. Cacing itu sentiasa menumbuhkan bahagian baharu dari kepalanya dan menumpahkan bahagian belakangnya. Setiap bahagian bangsal adalah kantung yang mengandungi beribu-ribu telur. Ia muncul dan boleh menjangkiti orang seterusnya melalui air atau makanan. Laluan jangkitan yang paling biasa ialah ikan dan daging mentah atau tidak dimasak sepenuhnya. Sushi, daging cincang mentah, ikan yang sedikit masin dan ikan buatan sendiri semuanya berisiko. Pembekuan industri membunuh larva, tetapi ikan yang sedikit masin di rumah tidak. Orang yang mempunyai cacing pita di dalamnya sering makan banyak, tetapi masih menurunkan berat badan. Keletihan yang berterusan, kekurangan vitamin, rasa tidak enak badan yang pelik dan semua ini disebabkan oleh tekanan. Kebenaran hanya didedahkan melalui ujian. Berita baik, terdapat rawatan untuk cacing pita. 1 pil dan dalam masa beberapa jam, ia mati dan keluar. Berita buruknya, ia keluar sepenuhnya. Semua 18 meter. Ketika itulah orang menyedari apa yang telah hidup bersama mereka selama ini. Anda kembali dari negara yang hangat dan beberapa hari kemudian anda perasan sesuatu bergerak di bawah kulit lengan anda. Ia bukanlah perasaan cemas. Ada sesuatu di sana. Ia adalah larva lalat dan ia sedang membesar di dalam daging anda. Sesetengah lalat tropika bertelur terus pada pakaian atau kulit yang lembab. Larva itu menetas dan segera menggali lubang di bawah kulit. Di sana, ia bernafas melalui lubang kecil di permukaan dan memakan tisu di sekelilingnya. Orang ramai menggambarkan sensasi itu dengan cara yang sama, merangkak, berdenyut-denyut, kadangkala rasa sakit yang tajam.
Pada mulanya, mereka fikir ia adalah gigitan yang telah meradang. Tetapi bengkak itu tidak hilang, ia perlahan-lahan membesar. Kerana sesuatu juga sedang membesar di dalamnya. Doktor tahu cara membuangnya. Kaedahnya kedengaran pelik. Mereka menutup lubang itu dengan krim pekat, memutuskan bekalan udara larva. Ia mula merangkak keluar sendiri dan kemudian mereka berhati-hati mengambilnya dengan pinset. Perkara utama adalah jangan koyakkannya. Hancurkan larva di dalamnya, ia akan menyebabkan keradangan yang teruk. Ini adalah salah satu daripada beberapa situasi di mana jawapan yang tepat adalah bersabar dan benar-benar membiarkan parasit itu keluar sendiri. Ini bukan sekadar eksotik buku teks. Setiap tahun, beribu-ribu pelancong membawa pulang tetamu sedemikian dari percutian mereka. Kes-kes tersebut direkodkan di klinik di seluruh dunia dan bilangannya meningkat dengan setiap musim peranginan. Apa yang anda perlu lakukan hanyalah berjalan tanpa alas kaki di pantai, memakai pakaian lembap yang telah dikeringkan di luar dan anda sudah bersedia. Sesetengah spesies lalat secara khusus mencari haba badan manusia. Anda adalah inkubator yang sempurna untuk mereka. Bayangkan parasit boleh mempengaruhi keputusan anda dan anda tidak akan pernah meneka. Itulah sebenarnya yang dilakukan oleh mikroorganisme yang sangat biasa, Toxoplasma. Ia hidup di dalam otak dan mengubah tingkah laku perumahnya. Kucing adalah pembawa utama. Parasit ini hanya membiak di dalam badan mereka dan kemudian muncul. Pengendalian kotak pasir tanpa pakaian adalah salah satu laluan jangkitan. Ia amat berbahaya bagi wanita hamil. Anggaran menunjukkan bahawa antara 1/3 dan separuh daripada semua orang di planet ini dijangkiti. Kebanyakannya langsung tidak menyedarinya. Sistem imun mengawal parasit, tetapi ia tidak hilang sepenuhnya, ia kekal di dalam otak selama-lamanya. Kajian menunjukkan bahawa orang yang dijangkiti bertindak balas sedikit lebih perlahan. Pemandu dengan parasit ini di dalamnya jauh lebih cenderung untuk mengalami kemalangan. Saintis juga telah mendokumentasikan hubungan antara jangkitan dan sifat kepribadian dalam kalangan lelaki dan wanita. Pada tikus, parasit ini melakukan sesuatu yang luar biasa. Ia melumpuhkan rasa takut terhadap kucing. Tikus yang dijangkiti akan berjalan ke arah kucing, terus ke dalam tapak kakinya. Parasit memerlukan ini, ia memasuki semula kucing dan boleh membiak di sana. Para saintis sudah pun secara terbuka bertanya, adakah parasit ini mempengaruhi keputusan kita dengan cara yang sama seperti ia mempengaruhi tingkah laku tikus? Tiada jawapan lagi, tetapi soalan itu bukan lagi seperti jenaka. Langgan saluran dan tonton episod lain, ini penting.